Selama lebih 6 abad, empayar ini pernah menguasai kawasan di sepanjang lembah Sungai Nil dan pantai Laut Merah. Kuasanya juga tersebar di utara ke Eropah, hanya berhenti kerana mereka gagal menakluki Vienna. Ke barat daya, pengaruh empayar Uthmaniyah terus sampai sejauh Morocco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danisha Sofia Hanim dan juga rakan saya Fatin Nabila Huda ingin membentangkan pelajaran 16 pendidikan agama Islam tingkatan 5 iaitu Kerajaan Uthmaniyah. Baiklah, mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan sejarah Kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah diasaskan oleh Uthman bin Urtugul pada tahun 1299 Masihi. Terdapat beberapa pusat pemerintahan semasa kerajaan ini berlangsung. Yang pertama, Sogod, yang kedua Bursa, yang ketiga Edirne dan akhir sekali di Istanbul. Terdapat seramai 37 orang pemerintah dan juga kawasan pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah ini meliputi sebahagian besar benua Asia, Eropah dan Afrika. Mari kita teruskan lagi dengan pemerintah-pemerintah terkenal Kerajaan Uthmaniyah. Yang pertama, pengasas Kerajaan Uthmaniyah itu sendiri iaitu Uthman bin Urtugul yang dilahirkan pada tahun 656 Hijrah dan mangkat pada tahun 726 Hijrah. Beliau sempat memerintah selama 27 tahun. Antara sumbangan yang telah dilakukan beliau ialah mengasaskan Kerajaan Uthmaniyah serta menyatukan wilayah Anatolia Selatan selepas ditinggalkan Byzantium. Seterusnya, pemerintah yang ketiga Murad pertama bin Urhad yang dilahirkan pada 726 Hijrah dan mangkat pada tahun 791 Hijrah. Beliau sempat memerintah selama 30 tahun. Antara sumbangan yang telah diberi ialah menubuhkan pasukan Janissary, memodernkan angkatan tentera laut serta menjadikan Edirne sebagai ibu negara. Kemudian pemerintah ketujuh. Pemerintah ini sangat terkenal iaitu Muhammad Al-Fatih bin Murad kedua, dilahirkan pada tahun 833 Hijrah dan mangkat pada tahun 886 Hijrah. Beliau sempat memerintah selama 31 tahun. Sumbangan yang telah diberikan beliau antaranya ialah membuka kota Konstantinopel pada tahun 857 Hijrah. Seterusnya, menyatukan empayar utara Balkan dan akhir sekali mewakafkan Hagia Sophia sebagai masjid. Akhir sekali, pemerintah yang ke-10 iaitu Sulaiman Al-Kanuni bin Salim pertama. Dilahirkan pada tahun 900 Hijrah dan mangkat pada tahun 934 Hijrah. Sempat memerintah selama 48 tahun. Antara sumbangan beliau ialah membuka Belgrade dan membuka Algeria dan Tunisia serta menyusun undang-undang yang dinamakan Kanuname. Terdapat 4 faktor kegemilangan Kerajaan Uthmaniyah. Yang pertama ialah dari segi pentadbiran. Pemerintah berperanan dengan berkesan sebagai ketua tentera, ketua agama dan hakim tertinggi. Pemerintah menyelaraskan pemerintahan dan keagamaan dibantu oleh pegawai pentadbiran. Penguasaan laluan di antara benua Eropah dengan benua Asia apabila menguasai Selat Dardanelles dan Selat Bosporus. Aspek yang kedua ialah keilmuan. Menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan ilmu sehingga mencapai kedudukan yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan, pembangunan, falsafah, kesenian, seni bina dan teknikal. Serta menaik taraf dan membina institusi masjid seperti Masjid Kasbah di Algeria untuk merancangkan aktiviti keagamaan. Aspek yang ketiga ialah dari aspek sosial. Penjagaan kebajikan rakyat menerusi bantuan kepada golongan yang memerlukan, mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat dan mengamalkan
menciptakan sistem wakaf yang sistematik meliputi aspek keperluan asas, pendidikan dan kesihatan. Aspek yang keempat pula ialah aspek ketenteraan. Semangat jihad yang tinggi dalam kalangan tentera demi mempertahankan agama dan negara, menjaga kebajikan tentera dengan menyelaras sistem kenaikan pangkat, imbuhan dan kelengkapan senjata. Tetapi malangnya, kerajaan Uthmaniyah semakin merosot. Antara faktor kemerosotan kerajaan Uthmaniyah ialah teknologi ketenteraan yang ketinggalan berbanding dengan kuasa barat sehingga kalah dalam peperangan. Yang kedua, kemerosotan ekonomi dan beban hutang negara yang tinggi. Yang ketiga, gerakan yang menuntut kemerdekaan daripada wilayah-wilayah menyebabkan negara tidak stabil. Yang keempat, kelemahan sistem pendidikan menyebabkan kekurangan tenaga mahir untuk membangunkan negara. Dan yang akhir sekali, persaingan politik dalaman istana dan perebutan dalam kalangan putera-putera raja untuk mendapatkan kuasa. Terdapat pelbagai iktibar yang boleh didapati daripada pemerintahan kerajaan Uthmaniyah. Yang pertama, kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa supaya urusan pentadbiran berjalan lancar. Yang kedua, kita hendaklah menolak campur tangan asing untuk menjaga kedaulatan negara. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa berpegang teguh pada ajaran Islam supaya diberkati Allah. Dan yang terakhir, kita hendaklah memperbanyak penerokaan ilmu agar mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Sekian sahaja daripada kami. Semoga ilmunya didapati bermanfaat dan juga semoga kita sentiasa dilindungi dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.